Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah hari. Baik, antara paparan hari ini, hari pertama peperiksaan bertulis SPM 2022 lancar di seluruh negara. SPM 2022 bertulis yang bermula hari ini berjalan lancar dan lebih 403,000 calon menduduki peperiksaan itu hingga 15 Mac ini di seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persiapan sekolah dalam mengendalikan peperiksaan tersebut telah dilaksana dengan baik. Kedua adalah untuk meninjau persiapan sekolah, memandangkan hari ini adalah hari pertama SPM. Alhamdulillah, nampaknya memandangkan peperiksaan ini adalah rutin setiap tahun dan saya percaya kepakaran sekolah, lembaga peperiksaan, PPD, JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Beliau menyatakannya ketika meninjau suasana peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Sebanyak 3,355 pusat peperiksaan dibuka di seluruh negara. Lebih 131,000 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan. Di Melaka, 12,907 calon menduduki SPM 2022 di 102 pusat peperiksaan. Jelas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, ia merangkumi 11,037 calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala 694 calon MRSM serta 23 calon sekolah agama negeri. Selain itu, 211 calon sekolah swasta dan 942 calon persendirian. Sementara itu, hampir 49,000 pelajar di Johor menduduki peperiksaan berkenaan. 1,796 pelajar lagi merupakan calon persendirian, manakala 149 pelajar calon berkeperluan khas. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Anwar Sukiran berkata, SPM dilaksanakan di 367 pusat peperiksaan melibatkan kira-kira 4,000 petugas. Di Perak, daripada lebih 32,000 calon SPM di seluruh Perak, 3 calon terpaksa menjawab soalan di hospital. Ini susulan mereka terlibat dengan kes denggi, appendix dan kanser darah. Secara keseluruhan, lebih 31,000 merupakan calon sekolah dan 1,656 lagi calon persendirian. 108 calon pula adalah calon berkeperluan pendidikan khas. Dalam pada itu, di Labuan pula, 94 petugas peperiksaan ditugaskan di 14 pusat peperiksaan. 1,041 orang merupakan calon sekolah dan 69 calon persendirian. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yusuf Muhammad, mengingatkan calon sentiasa merujuk jadual peperiksaan selain membawa dokumen berkaitan serta mematuhi prosedur operasi standard agar peperiksaan berjalan lancar. Sementara itu, lebih 27,000 calon menduduki peperiksaan SPM di Kelantan. 286 pusat peperiksaan dibuka di 252 sekolah. Persediaan alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak sekolah yang menjalankan kelas tambahan. Lepas tu saya juga mengikuti jadual belajar yang dibuat sendiri. Jadi insya-Allah lah persediaan yang baik. Kalau nak cakap tips, memang banyak lah. Kalau tips cikgu sendiri, kalau at math buat macam mana, kalau BM kita kena avoid part mana. So improvement dekat bahagian tu, bahagian ni, insyaAllah saya rasa setakat ni semua yang cikgu curahkan, segala ilmu yang kita dah belajar dapat bantu kita lepas ni. Di Terengganu, kira-kira 18,000 calon menduduki peperiksaan di 176 pusat. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Awi Saleh berkata, daripada jumlah itu, 16,891 adalah calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala 114 lagi merupakan calon berkeperluan khas pendidikan.
16,815 calon mengambil peperiksaan itu di Negeri Sembilan. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan memaklumkan 4 orang calon akan menduduki peperiksaan di hospital atas beberapa faktor kesihatan. Kementerian Pendidikan menegaskan isu integriti sentiasa menjadi keutamaan bagi menghasilkan pelbagai bentuk ujian untuk peperiksaan utama di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata dakwaan menggunakan pengaruh TikTok sebagai pelontar suara bagi ujian mendengar bahasa Inggeris UMBI Sijil Pelajaran Malaysia SPM tidak seharusnya timbul. Saya nak tegaskan begini ya. Saya nak membuat penegasan semula bahawa pertamanya kenyataan itu kita telah memberikan penjelasan yang saya rasa cukup jelas bahawa proses ujian ini merakam ataupun merekod ya telah pun dilaksanakan lebih awal dan tidak timbul isu TikTokers tersebut. Dan yang keduanya kerana integriti ini menjadi isu yang paling penting, sebab itu di peringkat lembaga peperiksaan dan KPM juga kita memastikan isu integriti ini berjalan dengan betul-betul diambil kira semua aspek. Fadlina menambah segala aduan berkenaan isu terbabit diterima baik pihaknya dan proses pelaksanaannya akan ditambah baik pada masa akan datang. Dalam pada itu, Fadlina memaklumkan proses siasatan terhadap kes vandalisme di sebuah sekolah di Pulau Pinang telah selesai. Kita telah selesai siasatan. Kita telah memanggil kanak-kanak ini dan memanggil ibu bapa mereka dan telah melakukan pelbagai intervensi. Dan proses intervensi ini juga telah dilakukan oleh pihak JPN dan PPD. Dan kaunseling telah kita susuli dan selepas ini kita akan lihat hasil daripada kaunseling itu, apa yang menyebabkan mereka jadi begitu. Baik, sidang Dewan Rakyat. Kementerian Komunikasi dan Digital bercadang untuk meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi, untuk perkembangan langsung saja kita bersama Syamimi Saripan di Parlimen. Silakan Mimi. Terima kasih Miza. Kementerian Komunikasi dan Digital bercadang untuk meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun pindaan tersebut tidak akan menyekat kebebasan bersuara. Memang Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat untuk meneliti, mengkaji semula serta meminda Akta 588. Tetapi pindaan ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan bersuara ataupun kebebasan media, tetapi lebih bagi memantapkan lagi rangka kerja kawal selia atau dengan izin regulatory framework, terutama berkait isu keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian dengan izin network security and reliability. Baik, tambahnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah Akta 588 khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Seterusnya, pembinaan kapal tempur pesisir pertama LCS yang dijangka siap pada 2024 perlu menjalani ujian penilaian untuk tempoh sehingga 2 tahun lagi. Keperluan itu mengambil kira kawasan pelabuhan dan laut bagi menguji kemampuannya sebelum dibenar beroperasi sepenuhnya. Setakat ini, beberapa komponen utama dalam pembinaan kapal telah siap dipasang namun memerlukan satu lagi teras pemasangan akhir merangkumi peralatan pertahanan dan elektronik. Kapal ni ada dua perkara. Satu, pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbour assessment test. Datuk betul? Dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti sea assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22, 24 bulan itu betul. Barulah kapal ini akan dikomisionkan, ya. Jadi kita kata kapal ni siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry dock dia, ya. Tetapi harbour assessment test tu lain cerita.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lumut Nordin Ahmad Ismail. Selanjutnya, rakyat digalakkan untuk menghasilkan harta intelek ciptaan. Ini termasuk komuniti sektor pengeluaran produk, penyelidikan dan perkhidmatan di semua peringkat terutama golongan muda dalam kalangan pelajar dan belia. Tahun ini peruntukan RM2 juta disediakan untuk dana penfailan harta intelek 2.0, dana IP 2.0 bagi menggalakkan lebih banyak permohonan daripada golongan belia dan pelajar. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Sailahuddin Ayub, pendaftaran secara percuma diberikan kepada pelajar yang ingin mendaftarkan paten ciptaannya di bawah inisiatif Payung Rahmah. Melalui inisiatif Payung Rahmah, kita telah memperuntukkan konsep mendaya upaya dan geran sebanyak RM2 juta telah pun diperuntukkan di mana setiap rakyat Malaysia, terutama pelajar-pelajar yang telah mula menunjukkan bakat mereka, diberikan pendaftaran percuma untuk mereka mendaftarkan sama ada dalam bentuk cap dagangan, reka bentuk, perindustrian, petunjuk geografi dan juga hak cipta. Pada 2022, MyIPO merekodkan permohonan paten tempatan sebanyak 936, manakala pada 2021 sebanyak 1,003 permohonan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu, Elias Aman, anak Bagri. Baik, perkhidmatan bas perantara percuma menghubungkan KL Central ke bangunan Parlimen bermula hari ini. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, perkhidmatan terbaru itu bagi mengatasi kesesakan dalam kawasan Parlimen selain dapat menjimatkan masa kaki tangan bertugas. Sebanyak 2 bas akan disediakan setiap hari bermula pada 8 pagi sehingga 10 pagi dengan kekerapan setiap 30 minit. Saya difahamkan oleh pihak Parlimen setiap hari yang datang ke Parlimen ada lebih kurang 2,000 kereta semasa hari persidangan, 2,000 cars a day average. Dan di bangunan Parlimen ini tempat letak kereta kurang daripada 500 plot. Okay. Maksudnya 3 daripada 4 kereta yang masuk ke bangunan Parlimen ini sukar untuk mendapatkan tempat letak kereta. Baik, beliau menjelaskannya selepas melancarkan bas Parlimen secara percuma. Anthony turut berkesempatan menaiki bas berkenaan dari Balai Pelepasan ECRL KL Central ke Parlimen. Baik, sekian perkembangan dari bangunan Parlimen Negara. Kita teruskan perkembangan berita tengah hari bersama Mirza Yusni di Angkasa Puri. Silakan Mirza. Baik, terima kasih Mimi di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar kesal dengan tindakan pihak tidak bertanggungjawab membuang 13 naskah Al-Quran ke dalam longkang semalam. Dan menerusi kenyataannya, beliau menegaskan pihaknya telah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terbabit. Pihaknya juga merakamkan penghargaan serta memuji keprihatinan ahli jawatankuasa pengurusan masjid setempat dan orang ramai yang bekerjasama menangani isu berkenaan dengan berhemah sebagai tanda menghormati kemuliaan Al-Quran. Beliau berkata garis panduan dan kaedah untuk melupuskan naskah Al-Quran boleh dirujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri JAIN. Pendidikan tentang kaedah pelepasan Al-Quran juga akan dipertingkat kepada masyarakat dari semasa ke semasa. Tular di media sosial sebanyak 13 naskah Al-Quran ditemui dipercayai sengaja dibuang oleh individu tidak bertanggungjawab ke dalam longkang di jinjang ibu negara. Malaysia dijangka pulih semula dengan kukuh daripada kelembapan global dan Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Negara Prinsipal Malaysia Munirah Khairuddin berkata pemulihan akan disokong pertumbuhan progresif ekonomi domestik serta unjuran prestasi ekonomi dunia pasca pandemik yang meyakinkan.
Walaupun kebimbangan terhadap kemelesetan masih wujud, tempoh sukar telah berakhir memandangkan majoriti pasaran mula menunjukkan petanda positif dipacu pembukaan semula ekonomi China. Ia juga membuka peluang luas untuk dimanfaatkan terutamanya dalam sektor boleh diperbarui dan pelancongan. Perusahaan kecil dan sederhana juga perlu diperkasa bagi menarik lebih banyak pelaburan langsung asing. Dari segi prospek pasaran tempatan, keadaan politik yang kembali stabil selepas pilihan raya umum ke-15 telah mengurangkan risiko dan mengukuhkan semula keyakinan pelabur. Dagangan Bursa Malaysia dibuka dan bergerak berhati-hati pada urus niaga pagi tadi selepas Wall Street mempamerkan prestasi bercampur-campur pada Jumaat lepas, dan pada pukul 12.26 tengah hari Bursa Malaysia turun 5.42 mata kepada 1471.48 mata. Antara saham aktif, MMAG Holdings naik setengah sen kepada 2 sen, MyEG meningkat 2 sen kepada 68 sen, manakala Beta bertambah 3.5 sen kepada 65 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan pula, CI Holdings naik 39 sen kepada RM3.40, HLFG meningkat 16 sen kepada RM18.12, manakala AGI menokok 10 sen kepada RM14.30. Nilai ringgit kembali pulih dan dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi, dan ia didorong minat belian diperbarui menjelang pengumuman mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika Syarikat dan data perbelanjaan penggunaan peribadi minggu ini. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.43 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.32 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.73 berbanding euro. Korea Utara sekali lagi lancarkan peluru berpandu balistik. Juga banjir di New Zealand dan Brazil terus ragut nyawa penduduk. Saksikan rangkuman luar negara. Korea Utara melepaskan 2 peluru berpandu balistik jarak dekat pagi tadi. Ia pelancaran kedua dalam tempoh 2 hari selepas Amerika Syarikat mengadakan latihan tentera udara dengan Korea Selatan dan Jepun. Tentera Korea Selatan menyatakan peluru berpandu itu jatuh di Laut Timur di luar zon ekonomi eksklusif Jepun. Angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh yang dicetuskan siklon Gabrielle di New Zealand melonjak kepada 11 nyawa. Laporan sebelum ini menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 9 orang maut akibat banjir yang melanda negara itu. New Zealand mengisytiharkan darurat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas di 6 wilayah termasuk bandar terbesar Auckland. Di Brazil pula, sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh akibat banjir dan tanah runtuh susulan hujan lebat di Sao Paulo. Bencana ribut turut menjejaskan bandar São Sebastião, Ubatuba, Bertioga, Guarujá, Ilhabela dan Santos. São Sebastião diisytihar sebagai kawasan bencana berikutan tanah runtuh dan jalan raya terhalang menyebabkan penamat sukar untuk sampai ke kawasan terjejas. Program realiti TV bola sepak pertama RTM The Next Supermob melibatkan peserta dari 4 zon dijadual akan bersiaran menerusi saluran TV RTM. Jadi Amar Rahmat ada butirannya. Silakan Amar.
Baik, terima kasih. Saya kini berada di Stadium Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, bagi mengikuti perjalanan program pencarian bakat realiti TV RTM, The Next Super Mock, iaitu rancangan realiti TV bola sepak yang pertama diterbitkan RTM. Jadi untuk berkongsi mengenai itu bersama-sama saya ialah pengarah program Datuk Jasni Syafiee. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Baik, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan inisiatif program ini dalam mencari bakat bola sepak baharu menerusi program reality TV. Kita menjelajah ke seluruh Malaysia mengikut zon, ke 4 zon, ke selatan, zon tengah di Kuala Lumpur dan juga Shah Alam, kemudian kita ke pantai timur di Kelantan dan utara di Sungai Petani Kedah. Matlamat kita ialah mencungkil bakat-bakat ubi-ubi muda daripada pemain di bawah usia 17 tahun dan alhamdulillah daripada 14 venue itu kita telah menguji lebih 1,500 pemain. Bayangkan daripada 1,500 dan hari ini kita mempunyai 40 pemain yang kita pilih daripada semua venue. Dan mereka lah yang akan kita uji lagi untuk kita tapis uji, kita pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik untuk kita bawa mereka menjalani pertandingan ataupun perlawanan di peringkat antarabangsa, pendedahan antarabangsa menentang pasukan klub Liga 1 Thailand, PT Prachuap FC. Okey Datuk. Kami difahamkan juga petang ini akan berlangsungnya sesi latihan. Mungkin Datuk boleh kongsikan perkembangan program sehingga kini bagaimana? Ya, memang hari ini kita mendaftar di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak USIM kita mendapat kemudahan yang cukup baik, terutamanya Padang, ya, kerana Padang adalah satu lokasi yang penting untuk pemain-pemain. Kita nak pemain yang mempamerkan keupayaan mereka dan di atas padang yang baik. Dan saya tak ragu-ragu kerana padang di USIM ni pernah diuji oleh Tan Cheng Ho dulu kerana dia bawa pemain-pemain Harimau Melaya berlatih di sini. Dan alhamdulillah dengan keadaan dan juga kualiti padang yang cantik ini, saya tak sabar lagi lah nak tengok pemain-pemain itu turun pada petang ini di bawah kendalian coach diketuai oleh coach Azraiko Abdullah. Baik, terima kasih Datuk. Sekian dahulu langsung dari Stadium Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Kumpulan pop kelahiran Britain Blue kembali menggegarkan Dewan Plenary KLCC menerusi konsep Blue 20th Anniversary Heart and Soul Tour. Dalam konsert berdurasi 75 minit itu, Blue memulakan konsert dengan lagu Sorry Seems to be the Hardest Word Blue. Selain sempat menyanyikan lagu dari album terbaru Heart and Soul mereka termasuk Dance With Me, Ultraviolet dan Paradise. Konsert Blue 20th Anniversary Heart and Soul Tour diakhiri lagu hit yang menerima sambutan luar biasa, One Love. Penyanyi Dr. Fitri Haris berjaya melancarkan buku etnomusikologi komprehensif berjudul Popular Music Islamic, Popular Music in Malaysia selepas 9 tahun berhempas pulas. Buku informatif nasyid dan muzik Islam itu turut menyasarkan pembaca di peringkat global. Bila saya dah bawa kepada satu level muzik Islam ni di bawah konteks etnomusikologi, sebab terms etnomusikologi ni dia terpakai satu dunia. Bila orang sebut etnomusikologi, orang akan tahu School of Music di luar negara dan sebagainya, dan Muslim pun dia akan tahu, oh, etnomusikologi. So bila saya dah bawa ke arah satu konteks yang tertentu, saya berharap sangat supaya ia tidak hanya dipandang sebagai muzik yang eksklusif kepada orang Muslim sahaja. Penyanyi popular era 70-an, Datuk DJ Dave berkongsi keterujaannya menghasilkan sebuah lagu baru berunsur perpaduan cetusan idea Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Lagu yang baru sahaja selesai rakaman itu dinyanyikan 13 penyanyi terkenal tanah air. Uniknya lagu yang bakal dilancar 2 bulan lagi itu dinyanyikan dalam pelbagai bahasa. First song in saya rakam lagu rentak Cina, melodi Hindustan
then bahasa Melayu. So this was how I united people. Dan semua lapisan masyarakat pernah dengar lagu itu. So to me, itulah, saya tak akan henti. Selagi saya berada, saya akan mesti promosikan lagu-lagu paduan. Persatuan Melodi Kenangan Artis dan Penggiat Seni Pemekar bakal menjayakan pementasan teater berjudul Madu 3 Madu pada 3 hingga 5 Mac depan. Pementasan teater itu inspirasi daripada filem komedi Madu 3 karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang masih mendapat sambutan meskipun telah menjangkau usia hampir 60 tahun. Bagi menampilkan sedikit kelainan, pementasan yang bakal berlangsung di Hotel Grand Barakah Ampang itu diolah semula mengikut kesesuaian pementasan serta isu semasa. Bila saya bercakap dengan Shop Brothers di Singapura, saya cakap saya akan ambil tajuknya, saya lainkan sikit supaya dia tidak ada right itu sama. Jadi pecahan dalam skrip ni saya buat 70% saja akan ambil daripada yang asal. Jadi dia setuju. Dia setuju dengan syarat-syarat je lah. Apatah lagi kalau setakat dialog-dialog itu, kerana di dalam filem kita ada cut, kita ada ni kan, jadi babak-babak itu boleh bertukar bila-bila masa. Tetapi di atas pentas kita nak tukar bagaimana? Jadi kadang-kadang perlu diselitkan satu insiden yang baru ataupun dialog yang sebagai penyambung kemasukan kita untuk ke babak seterusnya. Sekarang ni saya run dulu untuk basic. Saya nak kena biasakan dulu yang skrip yang dah sedia ada tu sebelum saya nak pecahkan kepada apa yang kita punya penambahan-penambahan tu. Madu 3 Madu turut menampilkan I Muda, Abon, Mat Over, Mubarak Majid dengan persembahan nyanyian oleh Rozita Rohaizat dan P. Radi. Kumpulan penyanyi wanita Dola muncul dengan lagu baharu mereka berjudul Look at This. Dola ketika ditemui turut berkongsi cabaran ketika pembikinan muzik video lagu tersebut. Tapi yang ni, it was different because we had sets yang dia cakap tu, you have to actually build it from scratch. So, But in terms of delivery, kita orang punya delivery dekat set, dekat music video set, and also the song is a bit different vibe. Kita orang kena bright a bit and like pop and sassy semua. So it's a bit different. Selepas hampir 9 tahun menyepi, kumpulan Mojo mengumumkan kemunculan semula. Vokalisnya Awira menyifatkan ia merupakan waktu yang tepat bagi menyambung semula perjuangannya bersama Edri, Joha dan Denny. Saya cakap saya memang berlindungi Mojo. Sebab orang kenal saya pun daripada masyarakat mengenali saya pun dengan lagu Mojo. Dan insyaAllah untuk comeback yang kali ini akan ada yang paling surprise, insyaAllah. Perkongsian itu mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.